اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 53, baris yang kedua daripada bawah. 53, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat membesarkan diri itu, obat membesarkan diri itu, obat membesarkan diri, yakni obat bagi menghilangkan sifat hati membesarkan diri. Kalau pakai zahir gitu kok, obat membesarkan diri. Obat nak jadi takabur tau. Ke macam mana? Obat membesarkan dia, obat untuk menghilangkan sifat membesarkan diri. Kau faham tak? Obat membesarkan diri, faham lah? Ataupun kita kata obat sakit kepala. Maksud apa tu? Obat untuk menghilangkan sakit kepala. Obat sakit kepala jadi obat untuk supaya jadi sakit kepala. Tak tahu. Jadi obat untuk menghilangkan sakit kepala. Kalau sebut kata ada juga obat untuk kuat, untuk bertenaga. Jadi bukan untuk menghilang lah kalau tu. Macam sinilah. Mana obat membesarkan diri di sini bukan obat untuk menjadikan hati bersifat dengan membesarkan diri. Obat membesarkan ini obat pada menghilangkan akan sifat hati membesarkan diri. Bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Sebenar-benarnya diri manusia itu macam mana. Jadi nak menghilangkan sifat membesarkan diri, kena mengetahui akan hakikat diri kita. Kita ni hamba yang lemah, yang tidak ada apa-apa di kita melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obat untuk menghilangkan sifat hati membesarkan diri. Sifat takabur itulah. Sifat takabur, sifat membesarkan diri. Yang mana sifat takabur, sifat membesarkan diri ini sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Yang mana sifat takabur, sifat membesarkan diri ini, yang terdahulunya dinyatakan bahawa sangat besar dosa orang yang membesarkan diri
hingga tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada sifat membesarkan diri, kerana terkandung di bawah sifat takabur ini 3 kekejian yang besar. Takabur ini sangat besar dosanya. Kenapa? Kerana terkandung di bawah sifat takabur ini 3 macam, 3 jenis daripada kekejian yang besar. Yang pertamanya, merebut akan sifat yang tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merebut akan sifat yang tertentu dengan Allah. Sebab al-mutakabbir, yang sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita rebut sifat yang tertentu bagi Allah. Sebab apa tu? Sebab tidak mengetahui akan hakikat diri seseorang hamba. Seseorang manusia hanyalah hamba Allah yang lemah jua. Bila tak kenal hakikat diri, maka merebut sifat yang tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada takabur ni juga akan engkar, akan tolak kebenaran, sambil menghina akan manusia. Apabila dinasihati, didatangkan pengajaran-pengajaran, diengkar, ditolak, tak boleh nak terima. Faham tak ni? Ni contohlah kita kata belajar ni. Samalah juga. Bila belajar, apabila dinyatakan apa yang sebenar, apa yang tidak sebenar, tiba-tiba kalau orang yang sombong ni nyata perkara sebenar tak ada di dia, yang ada di dia adalah perkara yang tidak sebenar, tidak salah, orang sombong tak akan terima. Dikira, oh kalau gitu gok, jatuh air muka dia, letak muka dia mana? Sebab nyata daripada pengajian tu, hak ada di seseorang yang takabur ni salah, tak betul. Selama ni dia sombong, dia beranggapan dialah segala-galanya. Nyata tak betul hak dia bawa tu. Apa yang dia bawa, apa yang dia lakukan tak betul. Orang sombong dia akan tolak kebenaran. Tak boleh nak terima kebenaran. Nak berubah tak sama sekali. Sebab apa? Sebab dikira kalau dia berubah, dia ikut sebagian pengajaran, dikira jatuh air muka dia. Ni. Jadi orang yang sombong, dia akan tolak kebenaran. Tolak kebenaran ni dia boleh sampai kepada rosak agama. Kalau perkara yang sebenar tu perkara yang wajib ijma' ulama. Kalau perkara yang sebenar yang dilarang, perkara tu sebenarnya dilarang oleh Allah, perkara tu sebenarnya diharamkan oleh Allah, haram ijma' ulama, dia tak terima akan perkara sebenar, yang mana perkara tu wajib ijma' ulama atau perkara tu haram ijma' ulama, dia tak terima. Akhir sekalinya diengkar, tolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berpunca daripada takabur sombong tadi tu, bawa kepada rosak agama. Sebagaimana iblis lah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam kitab Minhaj menyatakan bahawa takabur ini dia memudaratkan bukan hanya pada furu', bukan pada furu' agama, bukan. Dia boleh memudaratkan akan usul agama. Furu' agama ni cabang. Kerana dia sombong, dia tak boleh terima kebenaran, maka diteruskan melakukan perkara yang salah. Maka mudarat furu' agama, cabang agama di mudarat. Dan bila dia tak ubah, yang sebenar tidak dituruti, perkara yang salah masih lagi tidak ditinggalkan, maka mudarat dia punya furu' agama, cabang agama tu mudarat.
Bila tidak mengerjakan perintah Allah, maka berdosalah dianya. Bila dia mengekali mengerja kalangan Allah, maka berdosa dianya. Ini dipanggil mudarat furung agama. Imam Ghazali mengatakan kata Minhaj, bahkan dia boleh bawa ada mudarat usul agama. Mudarat pada umbi agama, mudarat pada i'tiqad. Sebab apa? Akhirnya diingkar, ditolak akan hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Mulasanya dia tolak kebenaran, dia tambah turut, tambah berubah, maka berdosalah dianya. Mudarat dia punya cabang agama. Bagian fiqh mudarat, bagian tasawuf mudarat. Tapi akhir sekalinya boleh bawa pada mudarat usul agama, umbi agama. Ada ni. Mari daripada takabur yang akhirnya kebinasaan dipanggil hirman. Hirman ni mana? Hirman ni lawan kepada taufik lah. Taufik ni Allah Ta'ala beri kekuatan untuk mengerjakan akan perintah, meninggalkan akan larangan. Hirman ni makna apa? Sebaliknya, Allah tak buka pun di hati dia akan kebenaran. Allah tidak beri pun kekuatan di hatinya untuk mengikuti kebenaran. Hirman dipanggil, lawan pada taufik. Jadi Tuhan haramkan, Tuhan tegah akan perkara yang sebenar kepada orang yang sombong. Itulah kita belajar, kita mengajar samalah. Apa yang ada dalam kitab hak sebenar, kita orang belajar, kita orang mengajar ni kena turutlah pada ni. Kita orang belajar, kita orang mengajar, baca, orang mengajar baca je. Kenapa tak turut? Komang ah. Sombong kau panggil. Daripada sombong tadi tu Allah Ta'ala akan haramkan. Allah Ta'ala akan tidak akan buka mata hati dia akan perkara yang sebenar. Kalau tahu sebenar pun Allah Ta'ala tidak akan bagi kekuatan untuk mengikuti perkara yang sebenar. Tahu perkara sebenar, tapi buat relax je. Buat macam buat dah tahu je. Pada ni tahu, tapi tak ada kekuatan untuk menuruti. Sebab Allah Ta'ala tidak akan campur taufik hidayah kepada orang yang sombong. Itu di antara kebinasaan takabur yang dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Kebinasaannya Allah Ta'ala akan haramkan perkara sebenar kepadanya, dan Allah Ta'ala tidak akan beri kekuatan untuk mengikuti perkara yang sebenar. Kemudian kebinasaan takabur lagi dalam kitab Minhaj adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Itu murka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak kasih kepada orang yang takabur. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah Ta'ala tidak kasih akan orang yang membesarkan diri. Orang yang membesarkan diri. Kemudian takabur ni juga akan dapat kehinaan di atas dunia ni sendiri. Kebinasaan di hari akhirahnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas dunia ni orang yang sombong akan dapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong tak akan ke mana atas dunia ni. Pada ni di hari akhirah fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat, seberat-berat tempat kembali bagi orang yang takabur, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas dunia ni, atas dunia Allah Ta'ala akan campurkan dia dalam kehinaan. Orang yang sombong dengan ilmu, ke mana nak pergi? Orang yang sombong dengan amal, ke mana nak pergi atas dunia ni? Akan dapat kehinaan atas dunia ni. Akan dapat kehinaan atas dunia ni. Orang yang sombong dengan harta benda, akan ke mana? Orang yang sombong akan pangkat, tidak akan ke mana?
Tambahan pula takabur ini kita maklumlah dimurkai oleh Allah dan tidak disukai oleh tabiat manusia. Dimurkai oleh Allah, dibenci pada syarak. Takabur ni kita maklum, dan tabiat manusia pun tak suka orang yang sombong ni. Tabiat manusia tak suka orang sombong. Kita tak suka orang sombong, walaupun kita terkadang sombong. Tabiat perangai manusia tak suka orang sombong, walaupun terkadang kita pun sombong. Orang yang sombong disuka tak kepada orang yang sombong? Dia tak suka. Padahal dia tu sombong, padahal dia sombong juga. Padahal ni tabiat manusia ni, walaupun dia sombong sekalipun, tabiatnya akan benci kepada orang yang sombong. Jadi atas dunia ni, apabila dibenci oleh orang, akan dapat kehinaan. Syarak benci, Allah murka, manusia pun benci. Atau dia nak duduk mana? Lepas tu kita Miraj menyatakan di antara kebinasaan orang yang sombong ni, hak akhirat tetap ada kehinaan atas dunia. Kehinaan atas dunia orang yang sombong. Kalau orang sombong dengan ilmu, membesar diri dengan ilmu, mula-mula bolehlah. Lama-lama orang pun benci, orang pun tak akan turut. Orang akan benci orang sombong ni. Orang yang ada ilmu sekalipun, bukan semua ilmu dia ada. Apabila dinyatakan satu-satu perkara yang nyata salah, orang sombong dia akan terima. Maka tabiat manusia takkan suka seumpama tu. Dialah berilmu, tapi bukan semua ilmu kita tahu. Mana bila dinyatakan kesalahan, kita terimalah. Kita terima, itu kesalahan. Tapi kalau orang tu sombong, dia akan tolak kebenaran, tak akan terima. Lepas tu orang lain macam mana? Suka tak tengok orang yang berilmu yang sombong seumpama? Tak akan suka. Lama-lama akan dapat kehinaan atas dunia. Akhirah tu tetap ada bahagian tu kalau tidak bertaubat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Samalah orang sombong dengan harta benda, orang yang sombong dengan pangkat. Walaupun harta tu tak kurang sekalipun, takkan tabiat manusia takkan suka. Kalau kata pangkat tak pernah turun sekalipun, tapi pangkat sampai masanya, tak ada lah, pencing lah sampai masanya. Nak duduk ke mana kalau orang yang sombong? Sebaliknya kalau orang kaya yang tawaduk, orang berpangkat yang tawaduk, bukan nak kepada disukai oleh manusia, tapi akan disukai oleh manusia. Dia tawaduk kerana hukum syarak. Kerana tawaduk ni sifat yang dipuji pada syarak. Dia pun merendahkan diri. Walaupun dia harta banyak, walaupun dia pangkat tinggi, dia merendahkan diri. Makna atas dunia pun sudah dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa Allah Taala akan campur dalam hati manusia perasaan kasih dan suka kepada orang yang tawaduk. Sebaliknya kalau orang yang takabur, Allah akan campur di hati sesama manusia ni akan perasaan benci. Man tarafa'a wada'ahu Allah wa man tawada'a rafa'ahu Allah. Sesiapa yang mengangkat diri, Allah akan menjatuhkan. Sesiapa yang merendahkan diri, Allah Ta'ala akan mengangkat. Allah Ta'ala mengangkat macam mana? Allah Ta'ala akan campur dalam hati manusia kemuliaan dia. Orang yang tawaduk bukan nak kemuliaan manusia, tapi Allah Ta'ala akan angkat dia. Atas dunia Allah Ta'ala angkat dah. Pada ni akan dapat kemuliaan atas dunia orang yang tawaduk. Orang yang takabur akan dapat kehinaan atas dunia. Takkan ke mananya? Ada ni. Sebab apa? Sebab takabur ni tabiat manusia benci,
walaupun manusia itu sendiri pun takabur, membesarkan diri. Ke macam mana orang yang sombong sama sombong ni, kalau jumpa macam mana dia bertanding kesombongan tak mana, ke macam mana? Oh, ni sombong, yang kedua ni sombong. Dia suka dok kesombongan sesama dia. Dia tak suka kawan dia sombong. Hak kawan dia pula tak suka dia tu sombong. Gitu lah. Pekok depan gitulah. Sebab apa? Sebab ialah masing-masing nak angkat. Ke macam mana? Orang sombong dengan orang yang sombong. Dan kita minhaj menyatakan orang yang sombong ni di antara kebinasaannya adalah akan dapat kehinaan di atas dunia. Atas dunia ni dapat kehinaan dah. Orang yang sombong, orang yang membesarkan diri. Kemudian yang terdahulunya di antara kekejian besar yang terkandung di bawah takabur ni, orang yang takabur dia tidak akan kuasa untuk kasih akan manusia yang lain. Orang yang takabur ini dia tak akan mampu untuk merendahkan diri. Orang yang takabur ini tidak akan mampu untuk meninggalkan sifat ghadab, sifat pemarah. Pemarah sifat kecelaan yang lain. Dalam kitab kitanya, ghadab, pemarah sifat kecelaan yang ketiga. Jadi orang yang sombong ni dia tidak akan dapat nak menghilangkan sifat ghadab, sifat pemarah. Tetapi apabila bersifat dengan tawaduk, merendah diri, barulah dia mudah nak mengawal kemarahan. Sebab kemarahan ni dimari daripada kesombongan. Jadi kalau kekal sifat takabur, tak akan kuasa untuk meninggalkan marah, tak akan kuasa untuk meninggalkan dengki, tak akan kuasa untuk meninggalkan riak. Dengki sifat kecelaan yang lain, riak sifat kecelaan yang lain. Dia daripada marah akan timbul hikdung ni dendam. Dia panggil marah yang disimpan. Daripada marah, daripada dendam ni akan timbullah dengki. Pandai ni, timbullah dengki. Dan daripada hasad ni juga pun timbullah dengki. Berapa lapis ni? Pandai, bagi kita bicara dahulunya. Di antara punca dengki adalah bermusuh. Bermusuh tu mari daripada dendam, bermusuh tu mari daripada marah. Dan hasad juga mari punca daripada takabur. Hasad mari dari takabur. Sebab orang yang membesarkan diri ni, memandang hina akan orang yang lain, tiba-tiba orang yang dipandang hina tu dapat nikmat. Orang yang dipandang hina tu, orang yang dipandang rendah tu dapat kejayaan, dapat nikmat. Boleh tak nak timbul di hati dia suka, berkenan, muju orang yang dipandang rendah, orang yang dipandang hina dapat nikmat. Boleh timbul suka di hati, mujunya lah orang yang dipandang rendah tadi, orang yang dipandang hina tadi dapat nikmat. Boleh timbul begitu? Takkan timbul begitu. Sebab apa? Sebab dia tu orang yang dipandang rendah, dipandang hina. Tiba-tiba Allah kurniakan nikmat, dapat kejayaan. Tak akan timbul suka berkenan di hati. Yang timbulnya cita di hati, Allah Ta'ala tarik balik nikmat tu. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala ni letak pada orang hak tak sesuai lah. Sebab tu orang yang dengki ni orang yang tidak reda dengan qada Allah, orang yang marah dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dapat nikmat, dapat kejayaan, itu qada Allah, reda, terima lah. Kenapa nak marah dengan qada Allah pada ni? Tapi kenapa dia tak reda dengan qada Allah seseorang dapat nikmat? Kenapa dia nak marah akan qada Allah seseorang dapat nikmat? Kerana orang yang dapat nikmat tu orang yang dia pandang rendah, dia pandang hina. Takabur. Takkan kuasa untuk meninggalkan sifat dengki.
dan tidak akan kuasa nak meninggalkan sifat riya. Jadi berapakah kekejian yang terkandung di bawah takabur? Sebab itulah takabur dosa yang sangat besar. Takabur dosa yang lain, ghadab dosa yang lain, dengki dosa yang lain, riak dosa lain. Tapi kesemua dosa-dosa yang lain tu terkandung di bawah takabur, membesarkan diri. Orang yang membesarkan diri ni, dia tak boleh nak tinggal riak. Sebab apa? Sebab dia akan sentiasa nak menunjukkan amalan, supaya dianya sentiasa diangkat-angkat oleh orang, sebab dia orang lebih. Dan orang yang takabur ni akan sentiasa sum'ah, akan sentiasa cerita kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Akan sentiasa ceritalah. Sebab apa? Sebab nak angkat diri. Tak ada ni. Nak supaya sentiasa diri dia tinggi daripada orang yang lain. Mana tak akan kuasa nak meninggalkan riak, tak akan kuasa nak meninggalkan sum'ah. Kemudian macam manakah nak menghilangkan ini sifat membesarkan diri? Dia menghilang ni, menghilangkan terus, langsung tak mari di hati akan sifat-sifat kecelaan. Bukan hanya tak membesarkan diri, tu sampai maqam aulia lah tu. Sampai maqam aulia, kurniaan Allah Subhanahu wa taala bukan hilang sifat kecelaan sahaja, bahkan hilang aghyar dan akdar selain Allah tidak ada di hati. Itu sampai maqam aulia. Bukan kata sifat kecelaan. Sifat kecelaan ni hak ni wajib atas kitanya berusaha untuk menghilangkan sifat membesarkan diri ni. Hak tu kewajipan yang dituntut kepada kita. Pilihan dan usaha kita dia panggil. Tapi sampai peringkat licin terus, tak ada. Sehingga kan tak ada di hati, termasuk selain dari Allah, tak ada di hati kekurang lalai, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menghilang di sini dengan bahawa kita boleh kawal, jaga sokmo. Jadi kena mujahadah, kena jaga sokmo ni. Ada ni. Ini peringkat kita. Peringkat kita begitulah. Hak hati pun kena jaga sokmo, hak zahir pun kena jaga sokmo. Mata kena jaga sokmo, telinga kena jaga sokmo, lidah kena jaga sokmo, hati pun sama. Tapi apabila sampai peringkat aulia, kurnia Allah Ta'ala, zahirnya berjalan atas hukum syarak. Sebab apa? Sebab sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirnya terpelihara, hatinya terpelihara. Adapun kita wajib ikhtiar dan usaha memelihara hak zahir dan memelihara hak hati. Tapi memelihara, menjaga. Kalau zahir pun tak terjaga, hak hati, hak dalam, hak zahir. Mata kita ni, kita boleh jaga sepanjang masa. Hak mudah. Mata ni hak mudah lah. Boleh jaga sepanjang masa. Mata. Bukan kata mata ni hak pergi keluar nong. Hak dalam telefon, hak dekat sekali tu. Dulu nak pelihara mata apabila kita keluar. Bulan-bulan puasa ni, haji tu bulan puasa lah. Tak usahlah banyak berjalan sangat bulan puasa. Kuruh pahala. Kalau pergi bandar pula, lagilah kuruh pahala kalau kita dulu. Ada ni? Contoh bulan puasa. Duduk rumah lah. Tak usah nak pergi ke mana-mana lah. Sebab apa? Sebab mata tak jaga, kuruh pahala puasa. Keluar rumah, barulah ada dosa mata. Tapi sekarang dalam poket itu boleh jaga sepanjang masa. Hak zahir, hak mudah boleh jaga. Samalah ni. Nak ni bukan kata nak menghilang ni, nak memelihara daripada sifat membesarkan diri. Kena pelihara sokmo, kena jaga sokmo. Pandai ni. Kena jaga sokmo. Sebab di sekitar kita ni ada orang yang
kurang daripada kita. Kurang ilmu, kurang amal, kurang harta, kurang pangkat. Tuan jadi tak sama. Pada tuan jadi tak sama. Ramai hok kurang di sekitar kita. Nak kena jagalah. Nak kena jaga hati tu. Tapi kalau kira pelihara hak zahir dengan hak hati, mudah hak zahir lah. Nak banding dengan hak hati ni. Tapi kalau zahir macam mana pula? Kalau ni tak terpelihara, melakukan dosa, segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita. Nak supaya terpelihara tu, tu maqam auliya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dimahfuzkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga. Tidak ada maksiat zahir, sama tu tidak ada maksiat batin, dan di batin mereka bukan maksiat, selain dari Allah pun tidak ada di batin mereka. Ini hak orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak bagian kitanya ikhtiar usaha, mengerjakan suruhan, ikhtiar usaha, meninggalkan larangan zahir dan batin. Jadi hak obat untuk memelihara daripada sifat membesarkan dia ni kena ingat semualah. Ada mana obat ni kena ada semualah. Kan macam contoh cerita penyakit hak jasmani ni kan. Orang hak ada penyakit darah tinggi ke, kecil manis ke, obat kena bawa semua. Pada ni obat kena ada semua, jangan mutu. Pada ni nak pergi ke mana-mana obat mesti ada. Tak pergi ke mana-mana pun obat kena pastikan. Tak mutu ada, tak mutu. Kena ada semua obat tu. Sebab apa? Sebab obat tu yang akan mengawal. Ada ni darah tinggi, kecil manis. Ni cerita asbab belaka ni. Ni cerita asbab. Sama juga ni. Obat ni yang nak memelihara daripada membesarkan dia, obat ni kena ada semua. Ilmu ni kena ada semua ni. Ilmu ada kitab penobati kena ada semua. Macam mana obat untuk memelihara hati kita daripada sifat membesarkan diri. Bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Tahu belaka sebenarnya kita ni, hakikat diri kita yang lemah, yang hina. Apa yang di kita ni semuanya datang daripada Allah. Tahu sangat. Tapi kita tak fikir, tak ingat akan diri kita. Kalau tanya balik, orang yang sombong lah, kamu ni siapa sebenarnya? Tuhan ke kamu ni? Diri kamu ni siapa sebenarnya? Kamu manusia macam orang lain juga. Dia tak nak nafikan tu. Dia tak akan kata aku bukan manusia, aku Tuhan. Tak ada. Dia tahu hakikat diri dia tu, tapi dia tak fikir pun. Dia tak fikir pun berkaitan dengan hakikat dia. Dia ingat hakikat diri kita tu siapa dia? Manusia yang lemah. Manusia yang lemah tu hakikat diri kita. Dan bahawasanya hakikat diri ni, hak nak kena ingat ni, permulaannya air mani yang binasa. Air mani yang binasa. Kemudian air mani yang binasa, kemudian kurungan tau. Kurungan. Lepas tu kalau hak Rumi dia terjemah macam mana? Hak Rumi dia terjemah macam mana? Kemuruh ke apa? Kemuruh. Rumi hak Rumi. Saya mengaji ni setakat kemuruh ni keji, punah gitulah, sama dengan binasa itulah. Air mani yang binasa, kemuruh. Cuma masa saya ngaji tu betul tak betul. Bukan kata bahasa Indonesia. Ada Indonesia sini? Betul. Kemuruh. Dan ni kitab yang dihimpun oleh almarhum Syekh Qadir Al-Mandili.
Di Indonesia ada orang kita pandai bahasa Indonesia. Saya ngaji tu kata kemuruh ni bahasa Indonesia. Lepas tu maksud dia apa? Maksud dia binasa lah. Mana apa ni? Punah, keji, gitulah. Tu kan. Mana kita ni asal kejadian kitanya adalah daripada air mani. Khuliqa mimma indafik. Di ayat lain pula khuliqa mimma immahin. Dijadikan akan manusia daripada air yang terpancar. Dijadikan manusia daripada air yang hina, air mani. Air mani ni tadi nak cerita gitu, udah cakap gitu. Air mani tak nak cakap. Mana apa malu nak sebut air mani tu. Malu nak sebut air mani. Boleh sebut air mani gitu. Orang hot dok siomang tu boleh lah. Pelayan tanya nak minum air apa? Air mani dia awak. Kata gila budak ni. Bukan gila sungguh ni, memang dia bukan orang gila, orang siomang. Tapi tak tahulah panggil apa. Allah kata. Pelayan tanya nak air apa? Nak air mani dia kata. Mana orang tak cakap air mani ni? Itu asal kejadian kita. Sebab tu dinyatakan dalam kitabnya. Mana pelik kita manusia ni. Manusia yang membesarkan diri ni pelik. Sebab apa? Sebab kita ni keluar dua kali daripada tempat keluar air kencing. Kita ni dua kali keluar daripada tempat keluar air kencing. Pertama, keluar daripada keluar mani daripada bapa. Yang kedua, lahir anak daripada ibu. Mana apa ni? Dua kali keluar daripada tempat keluar air kencing. Itu kita. Air mani bapa keluar daripada tempat keluar air kencing. Kemudian lahir pula kita daripada ibu, tempat keluar air kencing. Itu asal kejadian kita. Melainkan kalau kita ni ditempa daripada intan belian. Sabarlah nak sombong pun. Ni ayat biasa tunggu saya sebut. Kita ni kalau ditempa daripada intan belian, maka lahirlah kita. Bolehlah. Kamu ni semua ni lahir daripada air mani. Kita lahir daripada bukan lahir daripada air mani. Ditempa daripada intan berlian. Barulah boleh nak sombong. Tapi semua dilahirkan permulaannya adalah air mani. Itu hakikat diri kita. Dia nak sombongnya kat mana? Dijadikan kita daripada air mani. Cerita dijadikan daripada air mani ni kita fahamlah. Itu asbab yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara bab pegangan, Allah Ta'ala jadikan kita daripada tiada kepada ada. Bukan daripada air mani. Daripada air mani itu Al-Quran yang nyatakan. Khuliqa mimma indafik. Dijadikan daripada air yang terpancar. Al-Quran cerita tu asbab zahir. Hak adah yang tuan pelakukan daripada air mani. Tapi lahirnya Nabi Isa AS bukan daripada air mani. Dijadikan Nabi Adam AS bukan daripada air mani, daripada tanah. Dijadikan Hawa bukan daripada air mani. Cuma yang Tuhan perlakukan adahnya adalah daripada air mani, zahir sahaja. Tapi pegangan kita tidak. Allah menjadikan seseorang daripada tiada kepada ada. Jadi mana kalau kita sebut seseorang lahir daripada air mani, itu orang cerita asbab jua. Mana Al-Quran pun sandar kepada asbab. Lepas tu kita cakap asbab tak salah. Cakap asbab tak salah. Cakap kita, saya buat. Kemudian cerita asbab tadilah, tak ada salah. Sebab Al-Quran pun cerita asbab. Hadis Nabi pun cerita asbab. Kitab-kitab pun cerita asbab. Cakapan harian pun cakapan asbab. Sebab apa? Al-lughah tubna ala zahir. Sebab kita di segi lughah kitanya sebagai zahir. Itu yang kita cakap.
Tak ada salah. Itu tak babit pegangan. Jangan cakap asbab, cakap aku apa semua yang melakukan syirik. Jangan begitu. Macam cerita ni asbab belakang ni. Di permulaan kejadian manusia daripada air mani. Tidak. Daripada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita. Kalau kita ngaji wahdaniyah pada af'al, kalau Allah menjadikan sesuatu perkara menggunakan alat ataupun bahan, dia panggil kam muttasil pada af'al tu. Kam muttasil pada af'al tu. Tidak keesaan pada af'al. Keesaan pada af'al, Allah mengadakan dia tiada kepada ada. Kalau Allah mengadakan menggunakan air mani contohnya, jadi Allah nak menjadikan makhluk, Allah kena guna makhluk. Itu tidak keesaan begitu. Allah nak jadikan manusia makhluk, tapi Allah kena guna makhluk Allah sendiri, iaitu air mani. Itu tidak keesaan. Seumpama itu pada perbuatan, dipanggilkan mutasi pada perbuatan. Mana pegang kita, Allah jadikan daripada tiada kepada ada. Makna kita ni adalah kejadian Allah. Allah yang jadikan daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan air mani. Tapi Al-Quran menyandar pada air mani itu asbab zahir jua. Mana cerita asbab, cerita makhluk. Sebab apa? Air mani itu makhluk, dijadikan daripada air mani. Dijadikan makhluk daripada makhluk. Mana keesaan Allah pada perbuatan? Itu hanya cerita asbab jua. Tak ada salah pun. Al-Quran yang cerita. Al-Quran yang cerita. Dan Al-Quran banyaklah ayat yang menyandarkan pada asbab. Dalam ni subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Quran kata daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi boleh beri bekah ke pada menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tak, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di Quran menyandar pada bumi. Mana ni? Yumbitu lakum bihi zar'a. Menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan. Tuhan kata akan tanaman. Dan Quran Allah Ta'ala menyebut menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Kalau turun hujan, tumbuh tanaman. Kalau hujan tidak turun, kemarau, kering kontang, tidak akan tumbuh tanaman. Jadi Quran mengatakan tumbuh tanaman tu dengan sebab hujan. Tapi bukan hujan atau air tu yang menjadikan tumbuh tanaman. Allah yang menumbuhkan tanaman, bukan kerana air hujan. Tapi Al-Quran sebut asbab. Kita pun cakap asbab. Alhamdulillah turun hujan, subuhlah tanaman. Allah kemarau lama, jadi tanaman pun jadi tak subuh. Itu hanya cerita asbab. Sebab apa? Quran pun bicara asbab. Jadi hal ni pun asbab lah, dijadikan daripada air mani. Permulaan kita manusia ni daripada air mani yang binasa, air mani yang keji, yang hina. Asal permulaan. Ini cerita asbab. Permulaan kitanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tiada kepada ada. Lepas tu sekarang ni banyak pahaman-pahaman yang terpesong. Setakat aku lah kan kita kan saya tu, waktu saya belaka ananiah dia panggil. Saya belaka tak ada Tuhan. Memang saya lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya lah yang sembah. Siapa lagi? Memang saya lah. Betul sayanya. Syirik Allah. Ni. Sandar pada makhluk. Terbang iman. Kalau ajaran seumpama terbang iman. Ini semua ajaran terpesong, kena beringat.
ajaran-ajaran yang jelas terpesong yang kadang-kadang orang awam yang terlampau tak ada asas tak tahu nak beza pun. Tak nak beza. Jadi terbang imam, tercabut imam, jadi syirik. Hak tukang dengar pun habislah terbang imam belaka hak tukang dengar tu. Tak bercakap saya. Hak tukang dengar tu tak bercakap makhluk. Hak tukang ceramah pun sama juga, saya juga dianya. Hak tukang ceramah pun sama juga, makhluk juga cakapan harian dianya. Tapi boleh turuk tu. Jadi permulaan hakikat manusia ni adalah daripada air mani dan kesudahan hakikat manusia, kesudahan manusia bangkai yang keji, bangkai yang busuk. Dipanggil bangkai tau. Bangkai. Dah kita ngaji dah dalam fiqh. Kita ngaji dah dalam fiqh. Sekalian bangkai najis, melainkan 3 bangkai. Tak ngaji fiqh. Kita ngaji fiqh kan? Sekalian binatang hidup suci, melainkan anjing dan babi. Sekalian bangkai najis, melainkan manusia, ikan dan belalang. Ada bangkai tu. Bangkai lah tu. Macam mana? Ya, kan dia punya CP peko. Sekalian binatang hidup suci, melainkan anjing dan babi. Ni siapa ke tengah semayang kaki ni lipah merayak atas kaki, semayang saya macam ustaz sok kedok. Sebab apa? Sebab tengah-tengah semayang lipah merayak atas kaki. Tak kenapa? Kan lipah tak boleh makan kan? Kita tak boleh makan lipah kan? Jadi kalau tak boleh makan najis lah ke macam mana? Tak boleh makan je najis. Tak boleh makan lain, najis tu lain. Kucing kita tak boleh makan, tapi kucing tak najis. Jadi boleh tanya soalan, kalau kita tengok soalan bodoh tau. Soalan budak-budak lah. Kita jenis jawab pula ni, jawab jadi nambah lah panggil. Bukan kata lipah merayak atas kaki, ular merayak atas kaki pun tak batal semayang. Ular, sejuk tengok kaki ular, batal semayang? Tak. Lepas tu lari lah duduk situ pula. Dah mana batal tak semayang? Tak batal semayang. Apa? Ular najis ke? Ular tak najis. Hak najisnya anjing dan babi saja yang najis. Tapi ular merayak atas kaki tu je duduk situ lah, lari lah. Lepas tu lari macam mana? Bergerak. Perbuatan yang keji, melompat apa semua tak batal. Sebab apa? Itu syiddatul khauf, dalam keadaan bersangatan takut. Lari itu berpaling dari kiblah, tak batal sembahyang. Jangan bercakap sudah ni. Bercakap tolong itu batal. Ni. Kalau hanya pergerakan yang banyak, walaupun terpaling dari kiblah, sembahyang tak batal. Lepas tu selamat, sambung sembahyang. Ngadap kiblat semula, sambung sembahyang. Bila nak ceritanya batal tak? Ulang moyak tak kaki tak batal. Ni jawab lebih lah panggil, sebab dia tanya kalau tengah semayang ni lipah merayak atas kaki, masa saya batal ke tak? Allah tanya soalan gitu. Binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Bangkai najis sekaliannya, melainkan manusia, ikan dan belalang. Bangkai. Apa nama bangkai? Yang tidak disembelih pada syarak. Adakah manusia mati sembelih pada syarak? Tak sembelih. Bangkai lah nama dia. Tetapi kalaulah tidak boleh dimakan dagingnya, kalau sembelih pada syarak, bangkai juga. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, binatang yang tidak boleh dimakan daging dia, kalau sembelih suci, tak boleh makan tapi suci, kulit tak boleh sama. Mazhab Syafi'i kita
binatang yang daging tak boleh makan, kita sembelih dianya. Sembelih apa ni? Sembelih ular, sembelih buaya. Ular nak sembelih kat mana? buaya boleh sembelih. Peganglah dia molek sembelih. Sebab apa? Sebab kulit dia tu tetap bangkai walaupun sembelih sekalipun kalau binatang tak boleh dimakan. Jadi bangkai ni yang tidak disembelih pada syarak. Jadi manusia mati tanpa sembelih syarak dia panggil bangkai lah. Bangkai yang keji, bangkai yang busuk. Dia manusia ni kalaulah jumpa tu agak lambat, tidak disedari kematian, kita pergi sembah jenazah ni kita rasa lain sedikit lah. Kadang-kadang lepas tu kita nak makan tu kita rasa macam ada sikit lah kadang ni. Mana si mati ni dia meninggal lambat disedari, dia duduk seorang diri ke, ataupun dia mati dalam hutan masa duduk kebun ke, orang tunggu-tunggu tak balik, cari jumpa sehari 2 hari dah baru jumpa. Memang lah dia kalau kita lalu tepi jalan ada bangkai binatang yang dilanggar oleh kereta ke lori ke, busuk sangat-sangat, tak ada rasa apa. Busuklah kita tutup hidung kita. Tapi kalau kita nak pergi ke kedai makan lepas itu tak ada masalah. Tak ada kata Allah busuknya hak bangkai tepi jalan tadi tu rasa tak nak makan. Tak ada. Berbeza dengan bau manusia. Dia faham tak ni? Setengah orang tak akan pergi semayang. Dia pergi tu dia bau tu dia lari lah. Dia tak boleh. Tapi begitu lah. Mana bau tu bau lah tapi hang je lah. Maksud apa? Bau tu pelik manusia. Tu hakikat manusia. Nak pergi ke mana? Mana kalau bangkai binatang, kalau kata busuklah bangkai binatang. Tapi tak sama dengan busuk manusia. Kalau matinya lambat disedari. Busuk dia pelik. Ada. Itu hakikat kejadian manusia. Asalnya daripada air mani, kesudahannya bangkai yang keji, kemudian kesudah hakikinya kita ke mana? Syurga ke neraka? Kalau kita sudah terjamin, tercatat dah syurga, okey lah. Tapi kita tidak terjamin. Bukan sahabah yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga yang wajib syurga. Jadi kalau seseorang tu wali'azabillah neraka lebih hina daripada anjing dan babi, sebab anjing dan babi tidak masuk neraka. Bahkan anjing ashabul kahfi kitmir akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesudahan kita di mana yang kita nak sombong? Asal kejadian daripada air mani dah. Kesudahannya bangkai yang keji. Kesudahan di hari akhirah ke mana kita? Sebab itulah biasa Tugu ceramah, nak sombong boleh dia kata. Lepas meniti titiang sirak beres boleh sombong. Tapi tak ada lah sombongnya. Mesti orang yang hati suci dapat ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya barulah sabar nak sombong pun bila meniti titiang sirak lepas, barulah boleh nak sombong. Selagi tidak meniti titiang sirak, tak tahu lagi kita ke mana, nak sombong kok jalan mana. Sebab apa? Sebab kita bergantung kepada rahmat Allah, keampunan Allah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat diri kita, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang hina. Dan ia pada antara mereka itu menanggung akan tahi, dan bahawasanya asalnya ketiadaan kemudian dijadikan akan asal daripada tanah, kemudian dijadikan akan disendiri daripada air mani. Ini cerita hak zahir belaka. Dijadikan Nabi Adam daripada tanah, dijadikan anak Nabi Adam daripada air mani. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.